Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini merupakan kelas PDPR kita yang pertama untuk sesi ini. Pada hari ini, Ahad 13 Jun 2021. Okay, selamat datang semua kepada yang dapat hadir pada hari ini. Saya mengharapkan kamu dapat tunggu sehingga ke akhir kelas kerana selepas habis kita belajar, kita akan menjawab soalan kuis. Okay, sebelum kita mula belajar, kita akan baca doa terlebih dahulu. Semua tadah tangan Ustazah akan bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan belajar pada hari ini utusan yang mulia, tajuknya utusan yang mulia dan bidangnya ialah bidang akidah. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 93. Tadi awal-awal tadi saya dah pesan dah, sediakan buku teks buku teks muka surat 93. Okey, antara objektif yang saya nak capai, yang kita nak capai pada hari ini iaitu yang pertama, menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan betul. Yang kedua, menyatakan hukum beriman dengan Rasul dengan betul. Dan yang ketiga, menyebut nama 25 Rasul yang wajib diketahui. Menyebut nama 25 Rasul yang wajib diketahui. Okay, kita akan mulakan saya harap bersama-sama dengan awak ada buku teks Kita akan mulakan dengan pengertian Nabi dan Rasul. Kita akan tengok apakah perbezaan antara Nabi dengan Rasul. Okey, Nabi seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Saya harap kamu dapat faham. Kalau tak faham nanti bila sesi soal jawab nanti kamu bagi tahu. Okey, sekarang ni kamu dengar dahulu Itu adalah Nabi kita beralih kepada Rasul. Jadi saya nak kamu buat perbandingan. Apakah beza antara Nabi dengan Rasul? Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul, seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey, kalau kita lihat perbandingan antara Nabi dengan Rasul. Nabi dan Rasul, kedua-duanya adalah seorang lelaki. Lelaki yang telah dipilih oleh Allah yang dikurniakan wahyu. Kedua-duanya, Nabi dan Rasul ini seorang lelaki dan dikurniakan wahyu untuk apa? Untuk diamalkan. Okey, masih sama kan? Seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan kat situ. Nabi tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain, tetapi Rasul diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kamu tengok perbezaan antara Nabi dan Rasul ialah Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada orang lain, tetapi Rasul dia wajib menyampaikan wahyu yang telah diperintahkan oleh Allah itu untuk disampaikan kepada orang lain. Okay, itu bezanya antara Nabi dengan Rasul. Nabi seorang lelaki, Rasul juga seorang lelaki, dikurniakan wahyu. Tetapi yang bezanya, Nabi untuk diamalkan dan tak wajib diperintahkan kepada orang lain. Manakala Rasul untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada orang lain. Okey, saya harap kamu faham perbezaan antara Nabi dan juga Rasul.
Okey, kita beralih kepada yang seterusnya. Nanti sesi soal jawab nanti kamu bagi tahu kalau tak faham. Okey, apakah hukum beriman kepada Nabi dan Rasul? Okey. Apakah hukum beriman kepada Nabi dan Rasul? Saya nak kamu tulis pada ruangan chat itu. Saya tak nak kamu jawab buka mic, tak perlu nanti mengganggu. Okey, kamu hanya perlu tuliskan jawapan pada ruangan komen ataupun ruangan mesej. Okey, siapa yang tahu apakah hukum beriman kepada Nabi dan Rasul? Okey, boleh tulis pada ruangan chat tersebut. Okey. Nur Azli ni siapa tadi Nur Azli, Nur Aisyah Syakira Nur Aisyah jawab wajib. Nur Sariah juga jawab wajib. Alia jawab wajib. Okey, orang lain tahu tak apa hukumnya? Apakah hukum beriman kepada Nabi dan Rasul? Okey, kita lihat jawapan Okey, jawapannya ialah wajib. Kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, kerana apa? Kerana Nabi dan Rasul ini merupakan lelaki pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Taala sendiri Untuk apa? Untuk diberikan wahyu. Okey, seterusnya kita lihat apakah dalil beriman. Ini adalah bukti yang menunjukkan kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, mengapa kita perlu beriman? Ini buktinya. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 136. Okey, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabillazi nazzala ala rasulih. Okay. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabillazi nazzala ala rasulih. Okay, apa maksudnya? Iaitu, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Okay. Wal kitabillazi, dan kitab allazi yang nazzala ala rasulih, yang diturunkan kepada Rasulnya. Okay, ini adalah bukti kukuh yang menunjukkan kita sebagai orang Islam, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib beriman kepada semua nabi dan juga rasul. Ini adalah ketetapan daripada Allah SWT. Kita wajib beriman. Tak boleh kata tidak. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kalau kamu tengok kat sini masih kosong kan? Sengaja dikosongkan. Okey, sebelum tu Ustazah nak tahu dulu. Okey, ini adalah nama Nabi dan juga Rasul. Sebanyak, berapa semua sekali? Cuba kamu tulis. Cuba kira dan tulis ada berapa ruangan yang Ustazah sediakan kat situ. Berapa kotak ada? Siapa cepat jawab? Okey. Roshafiza. Damia Zahra. Okey, Damia Zahra jawab 25. Nur Azlin. Okey, Aisyah Sakirah. Alia. Zalida Syahrul. Okey, semua jawab 25. Okey, ini adalah nama Nabi dan Rasul 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Yang wajib kita tahu. Jadi kalau kamu biasa dengar ada lagu tentang nama Nabi dan Rasul. Kalau biasa dengar lah Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah Nabi Adam. Nabi Adam ni semua orang tahu kan kisahnya. Nabi Adam merupakan manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi Adam dicipta daripada segumpal tanah. Okey. Seterusnya Nabi yang kedua. Siapa tahu Nabi yang kedua? Selepas Nabi Adam, Nabi apa? Apa nama Nabi yang kedua?
Siapa cepat? Okey, Rosha Fiza dulu. Okey, Damia Zahra Zalida. Okey, semua betul lah. Okey. Okey, yang kedua ialah Nabi Idris. Okey, Nabi Idris. Adam, Idris, lepas Idris. Okey, Nuh. Okey. Adam, Idris, Nuh. Lepas Nuh, okey. Pernah dengar tentang lagu burung Hudhud. Okey, selepas Nuh ialah Nabi Hud. Okey. Seterusnya Nabi Soleh, Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim pun banyak cerita mengenai Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Lut. Tentang kaum Lut yang telah dibinasakan oleh Allah. Okey, seterusnya Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf. Okey, Yusuf ni kalau kamu biasa dengar ceritanya ialah tentang ketampanan Nabi Yusuf. Okey, seterusnya Ayub, Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Daud, Sulaiman. Okey, kalau Sulaiman ni biasanya kita dengar tentang apa? Kisah Nabi Sulaiman yang boleh bercakap dengan haiwan. Seterusnya Nabi Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus yang kena telan dengan ikan nun. Okey, seterusnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Selepas Yahya, Nabi yang kedua terakhir ni adalah Nabi Isa. Okey, Nabi Isa, dan yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Okey, Ustazah nak kamu perhatikan mengapa ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru tulisannya. Ada sebabnya mengapa Ustazah bezakan warna tersebut. Okey, Adam, Idris, Nuh. Tengok Nuh yang pertama, Nuh. Okey. Lepas tu Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mengapa kelima-lima nabi ni Ustazah warnakan dengan warna biru? Okey, siapa boleh tulis ya? Orang yang pertama tulis, nak tengok siapa boleh bagi tahu kenapa Ustazah bezakan warna ya antara 25 orang nabi ni. Okey, siapa tahu? Sila tulis. Nur Sariah jawab Rasul. Ada jawapan lain? Okey, tulis ya, jangan bercakap, tulis. Nur Sariah, okey, Rasul Ulul Azmi. Damia Zahra tulis Nabi. Okey, ada jawapan lain? Syahrul Arsyad. Rasul ada 5 orang. Tadi Ustazah dah tulis nama tu, tengok di sebelah tu 25 orang semua sekali ya, Nabi dan Rasul. Ini Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada lagi sebenarnya. Ini yang wajib kita pelajari ya, kita ketahui 25 orang Nabi dan Rasul ni. Okey, tak ada jawapan ke? Okey, ini adalah jawapannya, iaitu Rasul Ulul Azmi. Okey, 5 orang tadi yang Ustazah colourkan dengan warna biru tadi, mereka merupakan Rasul Ulul Azmi. Apa dia Ulul Azmi ni? Kita lihat dulu apakah dia maksud Ulul Azmi. Iaitu, kalau ikut Ustazah colour tadi kan, ada 5 orang Rasul yang diberi gelaran Rasul Ulul Azmi. Kerana apa? Kerana para Rasul ini memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Okey, boleh faham Rasul Ulul Azmi ni ialah para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya.
ketabahan yang luar biasa. Maksudnya mereka ni diuji dengan pelbagai ujian yang mana kalau orang biasa tak akan mampu menghadapi ujian tersebut. Okey. Antara tadi dah letakkan ada 5 orang semua sekali, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Okey, Nabi Nuh ni diuji dengan apa? Yang paling teruk sekali ialah siapa tahu kisah Nabi Nuh? Bahtera tahu bahtera? Apa maksud bahtera? Kalau saya sebut bahtera, kamu boleh ingat tak kisah Nabi Nuh ni? Dalam perpustakaan di perpustakaan sekolah kita ada cerita, ada buku cerita tentang bahtera Nabi Nuh. Siapa pernah baca? Kalau pernah baca mesti tahu kisahnya. Kisah tentang bahtera Nabi Nuh ni ada disebut dalam Al-Quran. Okay, bahtera Nabi Nuh ni masa Nabi Nuh buat bahtera tersebut, ramai yang mengutuk Nabi Nuh. Kerana apa? Kerana Nabi Nuh membuat bahtera. Bahtera ni ialah sebuah kapal yang besar di atas bukit. Jadi orang pakat gelak, orang pakat ketawa, orang pakat sindir. Apalah dia kata Nabi Nuh ni buat kapal yang besar tapi atas bukit. Itu kisahnya. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya dan juga anak isterinya yang ingkar, yang tidak mahu mengikut perintah yang ataupun ajaran ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okey, seterusnya ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kalau sebut Nabi Ibrahim, kisahnya ialah dengan anaknya Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ibrahim ni ujian yang paling kuat ialah Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Okey. Bayangkan ayah kena sembelih anak. Okey, mesti tak sanggup kan? Tapi oleh kerana perintah daripada Allah, Allah sebenarnya nak menguji sejauh mana keimanan ataupun kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni seorang yang patuh pada perintah Allah, menuruti apa yang telah diperintahkan. Tapi sebenarnya Allah telah menukarkan Nabi Ismail kepada seekor binatang yang lain. Jadi yang disembelih bukanlah anaknya tetapi binatang itu. Okey, Allah nak menguji keimanan Nabi Ibrahim, patuh atau tidak dengan perintah itu. Seterusnya, ini Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan, siapa tahu kisah Nabi Musa? Kalau kamu biasa dengar tentang Nabi Musa ni, kalau sebut Nabi Musa, dia berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa ni, Fir'aun ni merupakan seorang raja yang sangat zalim. Kisahnya sangat banyak. Seterusnya ialah Nabi Isa. Nabi Isa diuji apabila ibunya melahirkan Nabi Isa ni, iaitu ibunya bernama Maryam, tanpa ayah. Tanpa ayah. Itulah ujian yang paling besar. Okey, mana mungkin seorang manusia melahirkan seorang anak tanpa ayah, tapi itulah ujiannya. Okey, itulah ujiannya. Okey, dan yang terakhir ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad ni bermacam-macam ujian ya. Kamu dah belajar mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bermula daripada tahun 1 lagi. Daripada pengenalan lagi. Siapakah Nabi Muhammad ni? Okey. Dia bermacam-macam cerita, bermacam-macam ujian yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada zaman kecilnya, okey, sejak lahirnya sehinggalah baginda wafat. Okey, pelbagai ujian terutamanya dalam menyebarkan agama Islam. Okey, Rasul Ulul Azmi ni mereka ni diuji dengan pelbagai ujian yang maha hebatlah, luar biasa, dan mereka ini berjaya menghadapi ujian tersebut dengan tabah. Okey, kamu lihat kat sini kenapa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain disebut alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam. Beza kan kat situ. Ini adalah doa sebenarnya, doa kepada Nabi tersebut. Kalau kita disuruh apa? Kalau kita biasanya kalau Nabi Muhammad, kita biasa kalau dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah sama-sama menyebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ni merupakan selawat ke atas Nabi. Ingat siapa yang sentiasa berselawat ke atas Nabi, ganjarannya ialah, salah satunya ialah mereka akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila pada hari apa ni orang kata hari penentuan nanti. Okey, antara kita ni kalau katakanlah kita ni punya amalan kita ni, syafaat Nabi ni sangat penting ya, terutamanya bila di hari penentuan nanti. Cuba bayangkan kalau kita punya amalan ni selepas ditimbang, antara menuju ke syurga dengan ke neraka tu sama banyak. Kita nak dicampakkan ke mana? Okey. Kalau katakan timbangan tu sama banyak, syafaat Nabi lah yang kita perlukan untuk membantu kita di sana nanti. Okey, tengok di situ ya. Alaihissalam ialah doa untuk semua Nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, doa ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah mengucap sama sallallahu alaihi wasallam. Doa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita digalakkan supaya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ialah untuk mendapat syafaat daripada Nabi di hari akhirat nanti. Okey, sangat penting kepada kita kerana kita tak tahu lagi kita ni akan dicampak ke mana. Tu yang paling penting sekali. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah slot uji minda. Okey, untuk yang tajuk yang kita nak pelajari hari ini, kita sudah pun selesai. Ada banyak lagi tajuk tentang utusan yang mulia ni. Tapi kita belajar sebahagian dahulu. Okey, sekarang ni adalah masanya untuk kita uji minda kita. Jadi saya harap ya semua sudah bersedia untuk menjawab soalan yang akan saya berikan nanti. Soalan ini secara live. Kamu boleh tengok soalan tu dan kamu boleh jawab. Okey. Sementara tu kamu tunggu saya harap kamu sudah bersedia kerana saya akan berikan link sekejap lagi ya. Saya akan berhentikan dulu presenting ni. Okey, kemudian kita akan jawab soalan. Kejap saya nak ambil link dahulu. Okey, saya dah letak link Saya dah letak link pada ruangan komen. Okey, semua boleh tekan link tersebut. Dan tunggu sehingga saya tekan start Semua dah masuk, saya akan tekan start lah. Okey, baru ada 5 orang yang masuk. Okey, kita ada. Okey. Kita tunggu semua masuk Okey, siapa yang tak dapat masuk? Tak dapat masuk kan macam mana? Tekan je link tu. Kamu boleh tulis nama kamu sendiri tulis nama sendiri. Okey, 3 orang lagi. Saya tunggu 3 orang lagi Kalau tak, saya akan mulalah. Kita dah hampir pukul 10. Sebelum berakhir nanti kita bergambar dahulu Kita bergambar dahulu. Semua buka kamera nanti sebelum kelas berakhir, selepas habis kuis, kita bergambar dahulu. Okey, kalau dah tak ada, saya akan tekan start Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab
Okey, jangan ambil masa yang lama. Satu soalan 30 saat sahaja. Aisyah, Syakira dan Abir dah. Okey, Aisyah, Syakira dah selesai menjawab dan betul semua. Okey, saya akan tunggu seminit lagi ya. Lepas tu saya akan end lah kita punya quizzes. Okey, tahniah ya kepada yang berjaya. Sekejap sangat ditunjuk Tak ada nak baca nama. Okey, tahniah kepada yang betul semua. Nur Aisyah Syakirah. Okey, semua soalan dia berjaya jawab. Apa ni? Aswad, satu soalan salah, nombor 7. Soalan nombor 7 yang kamu salah. Okey, Damia Zahra betul semua juga tapi masa menjawab kamu lama sebab tu kamu duduk di tempat keempat. Sebab dia quizzes ni siapa cepat siapa yang paling cepat menjawab. Sebab masa diberikan satu soalan 30 saat sahaja. Okey. Damia Zahra, Aswad salah satu, Damia Zahra pun salah satu. Soalan nombor 1 kamu salah. Seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain, mestilah Rasul, bukannya Nabi. Nabi hanya untuk dirinya sahaja. Alia Maisara, kamu salah 2. Okey. Maksud mukjizat ialah perkara luar biasa. Okey, kita hendaklah mencontohi peribadi mulia para Nabi. Takkan yang ni salah. Mestilah jawapannya betul. Kamu salah pula jawab yang ni.
Okey. Okey, yang Alia Maisara yang ni yang bertanda macam ni kelabu gini bermakna kamu tak sempat jawab dalam masa 30 saat. Okey. Yang lain-lain ni Sariah, okey, Nur Azlin, ada siapa yang tak dapat masuk tadi? Saya pelik juga Atikah Husna. Okey, tahniah kepada yang berjaya. Okey, sekarang ni saya nak kamu semua buka kamera masing-masing Ustazah nak ambil gambar. Okey. Duduk diam-diam nanti gambar kamu bergerak. Okey, ini adalah bukti kehadiran kamu. Wafi, buka kamera Wafi. Okey, terima kasih yang berjaya ikut kelas Ustazah pada hari ini. Okey, untuk kelas seterusnya kalau Ustazah bagi tahu ada meet, okey harap ramai lagi lah kawan kamu yang boleh join